An-nasab yadullu ala an-nisbah ila syai'in muayyan. Nasab ini menunjukkan nisbah. Nisbah bermakna asal sesuatu benda. Sama ada dia berasal daripada negara tertentu, tempat tertentu, ataupun nisbah kepada nisbah kepada benda-benda adalah contoh Al-Bankul Islami, dia bank tu nisbah kepada Islam. Al-Jami'atul Islamiyah, Universiti Islam, jadi Islamic University, ada ya musyaddadah belakang tu. Kalau sebut ulama hadis yang terkenal daripada Imam apa? Al-Imam Al-Bukhari. Al-Imam Al-Bukhari. Okey, Al-Bukhari tu nisbah kepada satu nama tempat. Kat mana nama tempat tu? Bukhara. Tashkent. Tashkent. Bukhara kat mana? Kat Kazakhstan ke kat mana? Boleh Google. Ya. Jadi Al-Imam Al-Bukhari. Imam Muslim tu memang nama dia Imam Muslim. Ya. Jadi kadang-kadang ada ulama-ulama Nusantara, Syekh Daud Al-Fatani nisbah kepada negeri Fatani di selatan Thailand. Jadi Al-Fatani, Al-Sumatrani, nisbah kepada Sumatera. Kalau orang Malaysia, Malizi. Dalam buku ni Sini. Jadi Sini, rajulun Sini. Jadi lelaki China. Kalau perempuan, Imra'ah Siniyah. Okey, Siniyah. Okey. Okey, Siniyah. Ustaz, yang Siniyah tu tambah tai. Tambah ta, tapi kalau perempuan lah. Kalau Talib Sini. Okey. Okey. Sekarang ni cuba tengok kataan ni. Makkah. Okey, Makkah. Makkah kat mana? Saudi Arabia. Okey. Kalau kata huwa min Makkah. Huwa min Makkah. Dia dari Makkah. Jadi kita nak kata dia tu orang Makkah. Kan? Cuba tengok jadi apa? Makkah jadi Maki. Makiyun. Kaf tu kena baca kuat sikit, nanti kau tidak jadi Maki, dia jadi Maki, kena Maki hamba pula nanti. Makki. Okey? Sebab tu dalam surah yang diturunkan di Mekah, nama surah apa? Surah Maki. Makkiyah, sebab dia disebut kepada surah. Kalau surah yang diturunkan di Madinah, nama apa? Madaniyah. Itu semua tu nasab lah tu, nasab. Okey? Jadi kalau kita duduk Gombak kan, kita nak sebab kita ni orang Gombak. Kita kata payahlah Gombaki. Gombaki kan? Ataupun orang Kelanteni. Kalau orang Selangor jadi Sya'alami. Selanjuri. Selanjuri. Jangan terlanjur je. Itu terlanjuri. Yang ni selanjuri. Okey. Jami'ah. Lepas tu jadi apa? Jami'i. Jadi kalau kita kata pelajar universiti. Talib Jami'i. Talib jami'i. Dia boleh guna dua-dua. Kita boleh guna mudhaf ilaih, kita boleh guna talibu jami'ah. Talibu jami'atin. Talibu jami'atin. Kita boleh guna dalam bentuk na'at. Talibun jami'i. Okey? Tapi kalau sekarang ni kita nak kata pelajar sekolah. Kita boleh sebut talibu madrasah atau talibul madrasah.
Tapi kita nak guna dalam bentuk nasab. Kita nak guna dalam bentuk nasab. Okey. Madrasah sama macam Qahirah. Cuba tengok Qahirah. Aina Qahirah? Qahirah duduk di mana? Mesir. Okey. Kita katalah rajulun minal Qahirah. Lelaki dari Qahirah. Lelaki dari Qahirah. Tapi kita bukan nak kata lelaki dari Qahirah. Kita nak kata lelaki, kita nak guna dalam bentuk nasab. Jadi kita sebut rajulun qahiri. Rajulun qahiri. Okey. Apa perubahan yang berlaku pada perkataan Qahirah? Apa kena buat? Kepada ya. Ta hazaf. Kepada ya. Kita buang? Buang ta, bagi gantikan ya. Okey, jadi cuba tukar perkataan madrasah. Madrasi. Madrasi. Kita buang ta marbutah. Okey. Cuba buat pelajar sekolah. Talibu madrasi. Talibun Madrasi. madrasi ya. Okey. Okey, talibun madrasi. Okey. Okey, inilah dia punya ni. Okey, ada banyak hukum lah. Okey, kenapa ada tajuk khas ni? Jadi tajuk khas ni ada dalam buku ya. Saya tunjuk secara umum. Ini tajuk-tajuk khas ni saya akan, selepas ni kita akan rujuk kepada gambar. Okey. Okey, inilah sebab ada isim mamdud, ada isim maksur, ya. Kemudian ada isim mangkus. Macam mana letak ni? Kemudian ada pula perkataan tu dah memang ada sabdu dekat ujung dia. Macam contoh dia kursi. Kursi. Tiba-tiba kita nak nisbahkan dia kepada kursi. Takkan nak jadi 4 ya, kan? Jadi sebab tu ada kaedah ni. Okey? Jadi kita akan tengok gambar senang. Tengok gambar ni, dia akan nampak dalam bentuk infografik. Okey, nampak gambar. Okey, cuba baca tajuk dia. Tajuk jadual. Kedua syamil li qawaid siyaqah as-sifah al-mansubah. As-sifah al-mansubah makna dia perkataan tu selepas kita masukkan ya, dia jadi sifah mansubah. Bukan mansub, mansub bisin. Yakni sifah yang dinasabkan. Sifah yang dinasabkan. Okey. Sekarang cuba tengok nombor 1. Ini nombor 1 kan. An-nasabu ila al-isim al-makhtum bi ta'id ta'nis. Okey? Iaitu kita menasabkan kepada isim yang berakhir dengan tak ta'nis ni, tak marbutah. Cuba tengok Fatimah. Kita nak nisbahkan sesuatu perkataan itu kepada Fatimah, dia jadi apa? Fatimi. Jadi kita kata Fatimi. Dalam sejarah Islam ada satu kerajaan namanya Al-Hukumah Al-Fatimiyah. Al-Hukumah Al-Fatimiyah. Dia nisbah kepada kerajaan Fatimiyah yang pernah wujud di Mesir. Jadi nisbah kepada Fatimah lah. Fatimah kerajaan tu dinamakan Fatimah sebagai nama anak ataupun puteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, Fatimah Al-Zahra. Okey, cuba tengok. Nombor 2. An-nasab ila al-isim al-maqsur wal isim al-manqus. Okey, an-nasab ila al-isim al-maqsur wal isim al-manqus. Okey. Cuba tengok Syajar. Nampak Syajar. Itu isim itu Syajar. Okey. Okey, cuba tengok makna Syajar.
Sekejap saya cari. Dia dalam kamu ma'ani ya, kamu ma'ani. Okey, bila sebut syajar dalam kamu ma'ani dia sebut syajar bermakna orang yang tempang syajar. Orang yang tempang. Tapi syajawi nisbah kepada itulah nisbah syajawi. Okay? Al-ama ni makna buta. Al-amawi nisbah kepada sifat buta tu lah, sifat yang buta tu. Okay? Cuba tengok nama Isa. Nampak tak Isa ni? Nampak gambar kelabu kan? Isa, selepas nasab dia boleh baca dua bentuk. Nombor satu apa? Isawi. Isawi. Aisawi. Ataupun satu lagi apa? Aisi. Aisi. Aitu. Okay? Okay, jadi kalau kita sebut macam tadilah, pernah dengar tak satu ma'had? Ma'had apa di Kelantan? Nama ma'had apa? Al-Ma'had Al-Muhammadi. Al-Ma'had Al-Muhammadi nisbah kepada Muhammad. Al-Masjid Al-Muhammadi. Kan? Di Indonesia ada satu jemaah nama dia Jemaah Muhammadiyah. Okay, itu nisbah kepada Muhammad. Tapi yang ni kita nak nisbah kepada nama Isa. Maka dia jadi Aisawi atau Aisi. Okay, ini yang ada. Okay, ini yang berkaitan dengan isim maksur. Isim maksur. Kemudian perkataan ar-ra'i. Ar-ra'i selepas nasab dia jadi ar-ra'awi. Ar-ra'awi. Okay. Ar-ra'i ini gembala lah, gembala. Okay, jadi dia nisbah kepada gembala. Mungkin dia keturunan gembala kan. Orang Arab ni kadang-kadang dia ada keturunan dia, nama keturunan tukang besi, tukang kayu, tukang gembala, macam tu lah. Dia boleh dua, ar-ra'i, ar-ra'awi ataupun ar-ra'i, sama. Cuma dia ar-ra'i ya mati, selepas nasab ar-ra'iyyu ya ada jadi ya sabdu, panggil ya musyaddada. Okay, satu lagi ni muhtadi lah, muhtadi ya, muhtadi sama, muhtadi ya sukun muhtadi. Okay, ini an-nasab ila al-isim al-maqsur. Yang ketiga an-nasab ila al-isim al-makhtum bi ya musyaddadah. Okay, ya musyaddadah ni hayyun. Makna hayyun la yamut. Hidup kan? Jadi mungkin dia nak disebabkan jadi hayawi. Hayawi. Okay? Saya susah nak terjemah hayawi itu apa beza mana hayyun dengan hayawi. Hayyun hidup, hayawi nisbah kepada benda hidup. Semua ni mana nisbah. Mungkin sebenarnya an-nabi. Nabi. Tapi bila kita sebut masjid Nabi, dia jadi apa? Al-Masjid An-Nabawi. Faham kan? Kita nak terjemah susah. An-Nabi, Nabi, Masjid Nabi. Tak boleh nak terjemah. Mungkin kalau dalam English nampak prophetic. Nabi, prophet. Bila sebut An-Nabawi, prophetic more. Tapi kita tak kata prophetic more, kita kata prophet more juga. Mungkin kita sebut sirah Al-Masjid An-Nabawi. Tapi kalau kita sebut sirah dia jadi apa? Sirah Nabawi. Sirah makna An-Nabawiyah. Nabawiyah. Nampak kata? As-sirah An-Nabawiyah. Dia nampaklah. Dia tambah waw. Sebab dia asal ada sabdu. Jadi sebab sabdu tambah waw. An-Nabi An-Nabawi, Al-Masjid An-Nabawi, As-sirah An-Nabawiyah. Okay, satu lagi. Ini sebab ada kategori dia. Sebab sulasi ya. Okay. Tengok gambar nanti. Kenapa yang ni ada waw ni tak payah tambah waw? Sebab yang hayyun ni sulasi. An-Nabi ni ruba'i. Ruba'i 4 huruf. Okay. Yang nombor 3 ni lebih daripada 4 huruf. Perkataan lebih daripada 4 huruf. Jadi dia tak payah tambah waw. Contoh dia Asy-Syafi'i.
Nama dia memang Syafi'i, dia bukan nisbah kepada Syafi'i. Memang nama dia dah Syafi'i dah. Jadi bila nama dia Syafi'i, dia dapat anak ke, dapat cucu ke, nak nisbah lagi dekat dia. Jadi jadi kaedah dia, cuba tengok apa yang ada dalam gambar. Syafi'i ba'da nasab, dia jadi apa? Tak jelas Ustaz belakang dia. Asyafi'iyah. Sama. Asy-Syafi'i. Tak payah tambah jadi 4 ya. Kekalkan. Sebab apa? Sebab apa kekal? Sebab apa tak tambah waw? Sebab dia dipanggil ma fawqa rubai. Kataan itu lebih daripada 4 huruf. Itu sebab dia. Okey. Kemudian di sini seterusnya yang bawah ni, an-nasab ila al-asma' ala wazan fa'ilah. Ada 3 wazan itu, fa'ilah, fu'ailah, fa'ulah. Okey, sekali lagi. Fa'ilah, fu'ailah, fa'ulah. Okey. Okey, cuba tengok yang pertama. Qabilah. Qabilah. Dan marutah tu memang kena buang, memang kena buang. Okey, dia jadi apa? Qabali. Qabilah ialah kabilah. Orang Arab dia ada puak macam kita lah. Dia ada tribe dia. Kita panggil qabilah. Tapi kalau kita sebut contoh dia, kita panggil dia ni ta'assub qabilah. Dia ni ta'assub qabilah, ta'assub perkauman. Kita sebut ta'assub qabali. Ta'assub qabali. Jadi dekat sini kaedah dia, inilah dia punya dalam warna merah ni. Dia kena hazaf tak ta'nis, hazaf dulu tak ni. Okey. Kemudian dia kena hazaf huruf illah, ya tekan huruf ya huruf illah. Okey. Kemudian idhafah ya musyaddadah. Okey. Idhafah ya musyaddadah. Kemudian huruf sebelum ya musyaddadah tu berbaris di bawah, maka dia jadi qabali. Qabali. Okey. Okey. Okey, dekat sini ini adalah untuk kaedah perkataan-perkataan yang datang atas wazan fa'ilah, fu'ailah, fa'ulah. Okey. Fa'ilah, fu'ailah, fa'ulah. Okey. Itu kaedah dia. Tapi dekat sini, saya buka dekat sini. Okey. Ini jangan risau Ini tak masuk dalam exam lah. Ini untuk kita belajar lebih faham, lebih seronok sebagai ilmu. Hunaka istisna'at. Dalam kaedah nasab ni, dia ada kaedah. Tapi kadang-kadang ada beberapa tempat dia ada pengecualian. Hunaka istisna'at fi hazil qa'idah. Okey, awalan idza kana harf illah baina al-harf nafsuhu, okey, fa inna al-qa'idah la tutabbaq tafadiyan litad'if. Okey, bi qa'idah nasab lil muannas. Contohnya, cuba tengok kat sini. Sekiranya okey, macam ni. Saya nak bagi, saya nak permudahkan pemahaman sekejap. Qalilah, haqiqah. Okey. Nampak istilah kataan ni? Qalilah. Okey. Haqiqah. Haqiqah. Okey. Tadi masa kita tengok kaedah perkataan apa tadi? Qabilah tadi kita buang kan? Kita buang tadi kan qabali. Sekarang ni qalilah. Okey. Okey. Sekarang ni qalilah sikit. Haqiqah, hakikat. Okey. Tetapi selepas kita tukar jadi nasab, dia jadi apa? Kita apa clear kat tadi, boleh baca kan? Jadi qalili.
Haqiqah jadi apa? Hakiki. Hakiki. Dia jadi hakiki. Kita sebut benda yang hakiki. Cuma kita sebut dengan huruf K lah. Hakiki. Haqiqi. Tapi kalau mu'annas haqiqiyah. Okay? Jadi kaedah ni dia ada dua perkataan ni, dia ada pengecualian dia. Dia tak sebut qala li haqqi. Dia tak buang ya ataupun dia tak buang huruf illah tu Okay? Sebab dia mungkin dia tak nak adalah menjejaskan makna perkataan. Kalau sebut qalili, dia akan nampaklah disebut pada qalilah. Haqiqi, haqiqah. Kalau sebut haqqi, terpelik, bunyi pelik. Sebab tu dia tak buang huruf illah yang asal tu. Tapi pada qabilah, bila dia buat qabali, dia buang mungkin tetap makna tidak mengelirukan. Qabali, orang tu boleh teka makna dia nisbah kepada qabilah. Okay? Sama lah macam tawilah lah, tawili. Dia tak sebut tawali. Okay? Juhainah. Juhainah ni nisbah kepada qabilah lah. Qabilah. Jadi Juhani. Jadi Juhani ni nisbah kepada Juhainah. Juhainah. Okay? Syanu'ah, Syana'i. Nama-nama tu lah. Okay? Ini yang lebih, ini gambar-gambar yang lebih detail lah. Okay? Nasabilah. Okay? Saya tengok kat sini. Okay. Cuba tengok yang nombor gambar yang kedua ni. Ad-nasab. Tengok contoh lah. Abun. Abun tu. Abun ni apa? Bapa kan? Bapa. Okey. Kadang-kadang kita nak sebut abun ni bapa, tapi kita nak sebut kebapaan. Dia jadi apa? Abawiyun. Abawi. Okey, jadi abawi lah. Kalau kita sebut ar-rajulu al-abawi, lelaki yang bersifat kebapaan. Contohnya. Kalau lughatun, Lugawi. Okey, namirun, Namari. dia balik mim jadi bahagian atas, dia tak jadi namiri, namari. Okey, namari. Dia beza tu lah. Namari, namirun ni apa makna? Hadza ismu naw' min al-hayawan. Harimau. Jadi kalau kita orang tu macam rimau, kan? Macam rimau kan? Sekejap ya. Gangguan meeting pula dah. Okey, harimau. Jadi kalau kita terjemah keharimauan lah. Jadi susah terjemah kan. Malikun. Mana malikun? Raja. Selepas nasab dia jadi apa? Maliki. Kerajaan. Malaki. Malaki. Ni makna dia royal lah, royal. Makna dia raja. Cuba sebut istana Royal Palace dalam bahasa Arab apa? Royal Palace. Al-Qasrul Malaki. Kan? Al-Qasru Al-Malaki. Kan? Okay? Khadra. Apa mana khadra?
Hijau. Hijau. Jadi kalau nak nisbah jadi hijau jadi Kehijauan. Hijau. Hadrawi. Khadrawi. Okey. Sekejap. Jadi khadrawi mana gambar tadi? Kita tukar pula. Okey. Bina. Binai. Binai. Okey. Yang ni, okey, ni dalam bentuk, okey. Khadra dengan ni ada yang tambah waw, ada yang tambah ya. Okey. Beza dia, kenapa khadra ada waw, bina tak payah tambah waw. Sebab macam kita belajar baru ni, khadra ni hamzah menunjukkan kepada muannas. Jadi tambah waw. Khadra. Kenapa? Macam mana tahu dia muannas? Sebab khadra warna hijau untuk muannas. Kalau warna hijau untuk muzakkar apa? Akhbar. Akhbar. Tapi kalau bina, adakah bina muzakkar? Ada. Tak ada. Jadi hamzah tu ialah hamzah asal. Jadi kalau hamzah tu hamzah asal, tambah ya saja. Binai. Tapi kalau hamzah tu alif mamdudah tu hamzah dia hamzah letak ni tambah ya, tambah waw dulu. Baru tambah ya. Jadi khadrawi. Cuba dengan warna lain. Khadra, sauda. Jadikan dia kepada isim mausuf. Saudawi. Okey. Bayda. Baydawi. 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 Pernah dengar tak satu kitab tafsir Al-Quran nama dia Tafsir Baydawi? Nah. Tu nisbah kepada itulah. Tapi saya tak pastilah imam tu kenapa ada nisbah nama Bayda. Sebab dia putih ke? Sebab kampung dia putih ke? Ataupun nama keturunan dia tu Bayda gitu. Okey? Okey. Seterusnya isim murakkab. Isim murakkab ni ada dua. Satu murakkab idhafi, satu murakkab masji. Okey? Yang pentinglah isnadi itu tak apa. Okey, kita ambil yang murakkab yang mudah dulu. Murakkab idhafi. Tengok yang nombor 2. Nuruddin. Ni murakkab idhafi. Maknanya murakkab idhafi ni kita boleh pisahkan. Nuruddin lah kita panggil Nuruddin. Tapi nama dia Nuruddin, ada mudhaf ilaih. Kemudian kita pisahkan Nur, Ad-Din. Tapi bila kita nak nisbahkan kepada Nuruddin, dia jadi apa? Nuri. Buang din tu. Kita nisbahkan kepada mudhaf, bukan mudhaf ilaih. Faham? Faham. Yang kedua. Murakkab gambar ni payah sikit gambar ni. Okey. Yang Nurdin tu kan tulis Nuri je kan? Tak ada letak din lagi kan? Tak ada. Okey. Nanti kita akan tengok sebab dia. Okey, yang satu lagi ni, yang murakkab yang satu lagi ni kita tambah ya dekat belakang. Ambil yang hadramaut tu lah, dia boleh dua. Dia boleh dekat hadari pun boleh, hadrami pun boleh. Hadrami pun boleh, dia boleh dua. Kalau yang murakkab idhafi, dia tambah ya di situ dekat depan. Kalau murakkab masji, dia boleh buat dua-dua. Dekat depan boleh, dekat mudhaf pun boleh, ataupun dekat mudhaf ilaih pun boleh. Maknanya dia digabung, ditambah ya di hujung perkataan. Hadramaut, kita tengok Hadramaut ni adalah ismul makan fi Yaman, Jadi kita kata dia ni daripada Yaman, huwa min Hadramaut. Jadi ada orang tak kenal nama dia fulan bin fulan Al-Hadrami. Jadi cuma dia buang maut sajalah, dia tak punya Al-Hadramauti.
Hadrami. Ataupun dia letak ya nisbah tu selepas perkataan mudhaf, selepas perkataan pertama jadi al-hadri. Tapi biasa yang banyak kita guna al-hadrami. Okey. Okey, sekarang ni macam inilah cerita dia. Dia ni asal daripada kita ambil satu nama tu. Apa ni? Nama dia Abdullah. Nama dia Abdullah. Okey. Macam mana kita nak nasabkan perkataan Abdullah? Dia jadi apa selepas nasab? Abdiyu. Abdi. Sebab dia murakkab idhafi. Sebab dia murakkab idhafi. Okey. Sekarang ni orang yang nama sekarang ni yang murakkab idhafi yang ada nama abun-abun Okey. Orang Arab biasanya selepas dia dah kahwin, dia akan dapat anak. Jadi dia akan ada nama Abu Bakar, Abu Osman, Abu Ali. Kalau perempuan dia ada Ummu Salamah, Ummu Habibah. Macam Ummu lah kan Okey. Dia ni nama Ummu Salamah. Tapi bila kita letakkan nasab pada nama dia jadi apa? Salamiyu. Salamah, Salami. Jadi apa yang dibuang? Buang ta ganti ya. Perkataan depan tu dibuang. Dia tak sebut ummi. Dia sebut salami. Okey. Nanti kita tengok sebab dia kenapa. Cuba letak Ummu Laila pula Ummu Salamah, Salami. Ummu apa? Ummu Umaidah. Ummu Habibah. Habibi. Habibi. Okey. Habibi. Sekarang ni bila sebut Ummu Salamah, Salami. Ummu Habibah, Habibi. Nampak tak beza? Nampak. Kan? Kalau kita letak nasab ke depan, Ummu Salamah ummi, Ummu Habibah ummi, orang tak boleh beza. Itulah sebab, itulah orang kata kenapa macam tu? Sebab tu dia tak nasab kepada perkataan yang pertama. Faham? Faham. Sama lah macam Abdullah tu. Abdul Wahid dengan Abdullah. Abdullah dengan Abdul Wahid. Jadi Al-Wahidi. Al-Wahidi. Okey. Abdul Wahid, Al-Wahidi. Abdul Qahar, Al-Qahiri. Okey. Tapi Abdullah kenapa Abdi? Ni dipanggil. Untuk perkataan Abdun, kita nasab kepada perkataan yang kedua, kepada mudhaf ilaih. Kecuali Abdullah sahaja. Cuba tengok, dia panggil hala istisnaiyah. Hala istisnaiyah ni dipanggil pengecualian ataupun dipanggil pengecualian lah. Okey. Untuk Abdullah sahaja bila nasab kita nasab pada Abdun. Jadi Abdi. Abdun jadi Abdi. Okey. Okey, cuba perkataan an-nasab ila al-jama'. An-nasab ila al-jama'. Okey. Okey ya. Minta maaf ada bunyi orang mencuri rumput. Dengar ke? Tak apa Ustaz, tak dengar. Kalau tak dengar tak apalah. Okey. Al-nasab ila jama'. Sekarang ni kataan tu jama'. Biasanya kita nasab tu kepada mufrad. Ni jama' pula. Okey, cuba tengok. Ni.
Bihar. Bihar ni jamak bahrun. Apa dia bihar ni? Laut kan? Okey, selepas nasab dia apa? Bahari ya, bahari. Jadi adakah orang nisbah kepada laut? Kelautan. Ada. Bajau kan, bajau laut. Siapa dekat sini orang Bajau, orang Sabah, orang Bajau. Bajau kan ada bajau laut. Dia nisbah kepada laut lah. Dia bukan duduk dalam laut. Dia tu kehidupan laut. Dia bukan Aquaman. Itu cerita lain. Ataupun al-Arab, dia nisbah kepada Arab, dia jadi al-Arabi. Okey, ni gambar lah. Okey, sekarang saya akan balik pada buku tadi. Okey, saya ambil yang mana mudah lah. Yang ambil yang sana. Okey, yang ni semua kita dah tengok tadi. Kita tengok yang musanna tadi, yang jamak. An-nasab. Kalau baca buku ni dia banyak lah sikit tapi tak apa. Sini nak bagi kita faham kenapa ada tajuk jamak ni. Tajuk kepada jamak. Okey. Sekarang ni nasab kepada musanna. Nasab kepada jamak muzakkar salim dengan jamak taksir. Okey, contoh Cuba tengok perkataan kitabani. Nampak perkataan kitabani tu dah besar kan? Sekarang kita nak nasabkan kepada musanna. Kalau mufrad apa? Kitab. Cuba nasabkan perkataan kitab. Kitabi. Mungkin contoh kenapa dia boleh nasab kepada kitab? Mungkin orang tu profession dia menulis. Ataupun keturunan dia keturunan penulis. Kan? Jadi mungkin sebab tu nama keluarga dia Al-Kitabi. Al-Kitabi. Sekarang ni dia nak nisbah kepada kitabani. Ada dua keadaan. Yajuzu an yunsab ila mufradihi, boleh tukar kepada mufrad ataupun nasab terus kepada musanna. Dia jadi apa? Kitabani. Kitabi. Kitabani tukar kepada mufrad. Kitabi. Ini jadi apa? Kitabani. Ya, jadi selepas dinasabkan ada berapa? Ada berapa perkataan? Ada dua. Kitabi, kitabani. Okey, cuba tengok contoh kedua. Zaidan. Nama dia Zaidan. Okey, cuma Zaidan ni bukan nama ni. Zaid ni ada dua orang Zaid. Bukan nama dia Zaidan seorang. Contoh ada orang nama dia Abdul Karim Zaidan. Itu seorang. Ni memang dua Zaid. Jadi boleh dua. Kembalikan kepada mufrad dia. Jadi Zaidi ataupun tambahkan ya selepas musanna. Zaidani. Zaidani. Okey? Cuba nasabkan perkataan qalamani. Nisbah kepada pen. Qalami. Satu lagi. Qalamani. Qalami ataupun qalamani. Okey. Sekarang kita nak nisbahkan kepada jadi musanna kan. Macam itulah nasab kepada musanna jamak muzakkar salim. Okey, sekarang tengok jamak muzakkar salim. Abidin. Pernah ingat orang nama Zainal Abidin? Zainal Abidin. So Abidin ni dia nisbah kepada abid.
Orang abid ni orang yang kuat beribadat. Jadi abidin, orang-orang yang kuat beribadat. Okey, jadi abidin ni jamak apa? Jamak muzakkar Jamak muzakkar salim. salim. Macam ni lah, sabirun. Bukan nama saya Sabri. Sabri ni mufrad, sabirun. Okey, sekarang ni sama. Bila kita nak nasabkan kepada jamak muzakkar salim, yang pertama ada dua cara. Cara yang pertama, kembalikan kepada mufrad. Yang kedua, kekalkan jamak tu tambah ya saja. Dia jadi apa? Sabiri. Kita selepas kita tukar kepada mufrad ataupun dia jadi Sabiruni. sabiruni. Sabiriyun ataupun sabiruni. Okey, ini contoh jamak muzakkar salim. Cuba tengok contoh jamak taksir. Manazil. Okey. Manazil, mufrad dia apa? Manzil. Mufrad manzil. Tukar kepada mufrad baru tambah ya. Jadi manzili ataupun tambah ya selepas jamak. Jadi manazili. Okey, cuba tengok tulab. Selepas nasab dia jadi apa? Tolibi. Talibi. Talibi ataupun Tullabi. 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 Okey. Sekarang nasab kepada jamak muannas salim. Jamak muannas salim macam itulah. Dia sama. Kaedah dia sama. Cuma kenapa diasingkan jadi kategori lain? Sebab dia ada sebab tamarbutah tu lah. Cuba tengok kataan ambil inilah senang. Apa ni, ambil senang faham ni. An-nasab yaju tuhzaf ta'ul jama', buang dulu ta jama' ni, wa tuqlab al-alif waw. Okey, cuba tengok perkataan saurat. Asal dia saurah ni revolusi. Saurat jamak, iaitu revolusi. Apa yang kita kena buat? Dia kata buang ta ni. Mana ta dia? Mana saya tak highlight ni. Nampak ta ni? Nampak ta dia? Nampak Ustaz. Ta tu buang. Okey. Kemudian alif sebelum ta ni, alif dia ni tukar jadi waw. Maka dia jadi saurawi. Itu cara yang pertama. Buang ta tu, kemudian alif tanda jamak muannas salim apa? Alif ta kan? Alif ta. Buang ta, alif tu tukar jadi waw. Itu yang pertama. Ataupun terus tambah ya. Jadi yang mana senang ingat? Tambah ya. Jadi sebab boleh dua-dua, ingat hafal yang senang ingat. Mana dia untuk nasab kepada musanna, jamak muzakkar salim, jamak taksir dengan jamak muannas salim, tambah ya aje. Okey? Faham? Tambah ya. Walaupun ada dua cara, tambah ya. Okey. Seterusnya. Ni kita dah tengok tadi kan? Kataan yang ada abdun, abun, abu, ummu, ibnun. Kita nasab pada perkataan yang kedua. Abdul Aziz. Dia jadi apa? Azizi. Azizi. Ibnu Abbas. Kita nak nisbahkan kepada Ibnu Abbas. Dia jadi Abbasi. Sebab tu kita sebut kerajaan Abbasiyah. Kerajaan Abbasiyah. Walaupun kerajaan Abbasiyah tu asal dia nisbah kepada Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ni siapa?
bapa saudara Nabi, bapa saudara Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ibnu Abbas. Jadi kerajaan ini dinisbah kepada itulah Abbasiyah. Abu Bakar. Dia jadi Bakri. Bakri. Ummu Kulsum menjadi Kulthumi. Kulsumi. Kecuali Abdullah. Itu nisbah kepada Abdun. Kenapa tak boleh nisbah kepada Allah? Kenapa dia dikecualikan daripada Abdullah? Sebab tidak ada benda yang boleh dinisbahkan kepada Allah Ta'ala. Faham? Itulah sebab dia. Tidak ada benda makhluk yang boleh dinisbah kepada Allah Ta'ala. Sebab Allah itu adalah sifat dengan Allah Ta'ala sendiri. Itulah sebab dia kalau tanya. Okey. Yang lain-lain. Ni boleh bacalah. Rabbun Rabbani. Rabbani, Rohani. Ini adalah sama'i. Ini sama'i ini tak ikut kaedah. Bila belajar nahwu, bila belajar saraf, ada yang ikut kaedah dia panggil qiyasi. Yang tak ikut kaedah dia panggil Sima'i. Sama'i. Ini sama'i. Okay. So inilah. So dalam tajuk tasghir, ada 5 soalan berkaitan dengan tasghir. Dalam tajuk nasab, ada 5 soalan daripada nasab dalam soalan kuis. Jadi walaupun di sini ada banyak kategori, saya ambil 5 soalan daripada tasghir, 5 soalan daripada nasab yang basic. Yang basic, insya-Allah boleh jawab. Okey. Yang penting buat ulang kaji pada contoh soalan yang saya bagi tadi, yang saya share tadi. Okey, so minggu depan kita habiskan dahulu presentation. Kita mula dengan presentation. Okey. So untuk presentation ni untuk kita dah tinggal tak banyak minggu lagi. Tapi sebab hujung semester ni kebetulan yalah, saya takut ada meeting ke apa ke. Kalau time saya ada meeting, boleh gunakan masa untuk mengulang kaji, untuk jawab kuis. Ulang kaji dulu. Okay. Jadi saya minta minggu depan, kalau boleh 1 hari 2 grup ready. Boleh? Jadi Boleh, Ustaz. kita share video, kita tengok sama-sama, lepas tu kita sama-sama belajar. Kita sama-sama komen dan kita sama-sama belajar, insya-Allah. Okey. Kelas ni tak ramai, 21. 21 tak ada masalah. Yang penting kelas ni walaupun online, tak pernah jumpa, tengok gambar pun tak nampak muka. Nampak gambar je, ada gambar gigi benda ni, nampak gigi ni aman, nampak gigi je. Tapi kelas ni walaupun kita belajar online, kita dapatlah apa yang patut kita faham daripada subjek ni. Minggu akhir insya-Allah saya akan sentuh sikit pasal tajuk al-i'lal wal ibdal. Okey, di sekolah tidak ada subjek khas dalam saraf. Tapi kalau kita kena mengajar pelajar STAM, mungkin ada STAM. STAM dia ada subjek khas saraf dan sebagainya, dia akan ada tajuk saraf ni. Ini dipanggil advanced morphology. Okey. Tapi kalau kelas bahasa Arab biasa, kelas GS, SM, KBD, kita mengajar saraf secara indirect, secara tidak langsung. Tapi kita kena tahu lah, takut nanti masa kita mengajar bahasa Arab, kita jumpa perkataan tu ada ya nasab, ada tasghir, tapi kita tak belajar. Jadi kita nak terangkan kepada pelajar tu tak berapa confident lah, ataupun tak berapa complete.
mengikut yang sepatutnya diajar kepada student kita. Okay, so insyaAllah selepas ni saya akan Ustaz, share. Ya. boleh tak saya nak tanya, murakab isnad tu apa Murakkab isnad tu yang jenis mubtada khabar tu. Hadza kitab, itu tak tahu pun tak apa. Lepas tu Ustaz, yang nasab tu kan, kita boleh jamak kan? Contoh macam pelajar Malaysia, tulabu Malaysiuna. Boleh? Boleh. Boleh kan? Jadi Malizi, tulab jami'iyun, tulab maliziyun. Kita nasabkan dulu Malizi jadi Maliziyun. Isim mansub tu selepas kita tamat ya musyaddadah, dia akan ikut isim dia. Kalau talib Malizi. Kalau taliban, dia akan jadi musanna, taliban Maliziyan. Kalau jamak tulab, dia akan ikut jamak, tulab Maliziyun. Okey, faham. Cuma yang kita belajar ni, yang kita belajar sekarang ni, kita cuma tambah ya tu ya untuk perkataan mufrad. Adalah. Dia boleh berubah jadi musanna, boleh jadi jamak. Dia boleh jadi jamak muannas salim, jamak muzakkar salim, boleh. Macam talibat maliziyat. Dia jadi jamak muannas salim. Okey, ada soalan? Ada soalan? Tak ada Ustaz. Ustaz, Okey. Mungkin sekarang tak ada. Ya. buku Tasrif Asma' tu Ustaz jual Ya. kah? Dekat saya tak ada. Ada dekat kedai IM Press. Nanti balik UIA boleh ambil kat situ. Dia sekarang dia bagi diskaun 40%. Ke 30% saya tak pasti, 30% kot. Okey Ustaz. Tunggu balik UIA nantilah. Tunggu balik UIA nanti. Ustaz, Okay, so ulang kaji ya. maknanya kan Ustaz, hari Isnin depan, hari Isnin depan, Ustaz bagi kuis. Lepas tu hantar tu minggu tu juga kan? Apa dia? Maknanya Saya bagi hantar minggu depan, lepas tu? Lepas tu maknanya hantar tu minggu tu juga kan? Tak kisah Rabu Khamis macam tu kan? Tak, saya bagi hantar sampai hujung bulan. Oh, faham. Jadi taklah kelang kabut. Jadi saya hantar tu jadi adalah masa untuk tengok dulu. Okey Ustaz. Ya? Syukran. Okey. Jadi adalah masa seminggu untuk mengulang kaji, untuk tengok soalan tu dan sambil buat latih tubik contoh latihan yang saya bagi tadi. Okey. So insya-Allah kita jumpa minggu depan insya-Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustaz. Syukran Ustaz. Afwan. Syukran Ustaz.